masih ada yang ganjel gitu. Masih ada yang ganjel. Mbak waktu kesini itu suami ikhlas nggak? Izin nggak sama suami? Kalau sama suami sih terserah. Terserah ya. Heeh. Pikirannya bingung, terus bingung gitu. heeh. Soalnya saya juga dari ini kan lause share ya. Saya penerjemah lausenya Mbak PMI juga. Ini Mbak yang di samping kamu kan kebetulan anaknya lause juga. Jadi kalau memang mau curhat ya biar nggak beban pikirannya nggak terlalu berat, Mbak boleh curhat ke saya, Mbak Suci ya. Ya, boleh. Nanti biar saya bantu, nggak apa-apa. Jadi kamu yang tenang ya, kerja yang tenang dulu, jangan buru-buru minta pulang, eman-eman loh. Baru 1,5 tahun. Mbak mikir apa? Nggak tahu, pokoknya pikirannya pulang terus. Pengen pulang. Terus Pikirannya Mbak punya anak berapa? Satu. Umur berapa Mbak anaknya? 10 tahun. 10 tahun. Kangen anak atau pengen gimana? Pengen kangen suami? Yang nomor 1 anak. Yang nomor 1 anak ya. Anak. Terus sama suami juga. Mbak apa merasa nggak tenang setiap hari tuh keinget anak gitu terus ya? Iya. Iya, ingat anak terus. Ada telepon sama anak nggak Mbak? Bisa telepon nggak sama anak? Ya bisa. Bisa. Sebenarnya anaknya baik-baik saja kan? Nggak ada masalah kan? Nggak sakit kan? Ingin kumpul keluarga terus, nggak tahu. Ya Allah, Mbak, disadar-sadarkan ya, yang istighfar. Iya, banyakin doa Mbak, berdoa, istighfar. Mungkin Mbak lagi di sini lagi apa ya, banyak pikiran mungkin. Jadi kalau misalnya Mbak nanti di rumah majikan merasa keberatan, saya bantu ngomong sama majikan ya, bisa nggak? Halo Mbak Suci? Itu pokoknya pikirannya tuh balik terus, pengen pulang terus ya. Balik terus. Mbak suaminya tahu nggak kalau Mbak punya angen-angen kayak gini, punya masalah kayak gini, suami tahu nggak Mbak? Tahu. Ada telepon suami? Suaminya tahu Mbak kalau sampean di sini ada beban pikiran kayak gini? Halo? Mbak baru pertama kali ke Taiwan ya? Tahu. Gimana? Boleh cerita? Gimana? Pulang. Pokoknya nggak tahu. Pokoknya pengen pulang. Mbak punya uang buat beli tiket nggak? Mbak punya uang buat beli tiket nggak? Halo Mbak, punya uang buat beli tiket nggak? Punya Mbak? Ada.
Tadi agennya udah datang belum? Agennya Mbak Suci udah datang belum? Kira-kira berapa? Sekitar 12.000 sampai 13.000 lah. Tiketnya sekitar 12 sampai 13. Sedia uang segitu, ya. Beli tiket. Punya kira-kira berapa? Harganya tiket? Berapa? Ada. Iya. Ya udah, cuman beli tiket aja kan. Oh, enggak tandarangan Eden sama enggak tandarangan majikan. Ya Mbak E mau pulang harus ada persetujuan dari majikan. Ya, sama agensi. Terus harus dibawa ke Depnaker untuk putus kontrak, ya, kayak gitu. Kasihan sekali loh Mbak, saya kalau kamu kayak gitu, kamu nggak mau cerita. Masih ada yang mengganjel gitu. Masih ada yang ganjel. Mbak waktu kesini itu suami ikhlas nggak? Izin nggak sama suami? Kalau sama suami sih terserah. Terserah ya. Kasihan loh, kamu baru 1,5 tahun. Ini kamu depresi loh ini. Beban kamu berat sekali ini kelihatannya. Dari pandangan kamu ini kosong loh Mbak. Makanya kemarin aku depresinya minta ampun sampai kresek-kresek kayak gitu kemarin. Mbak doa ya, istighfar sebisa mungkin, walaupun ya kalau bisa, kalau malam ada waktu Mbak sholat ya, minta petunjuk sama Allah ya. Iya sih, saya kalau misalnya mau tidur selalu berdoa, selalu tidur misalnya selalu membaca apa gitu. Jadi kamu setiap hari itu nggak tenang kayak gitu ya? Iya. Oh, jadi ini nggak mau dibantu sama Lose. Mungkin kamu ngobrol-ngobrol pribadi kayak gitu sama saya nggak mau? Iya, itu dia. Ya nggak tahu kenapa pikirannya tuh pikirannya tuh kebayang-bayang. Kebayang-bayang nggak bisa diceritakan pokoknya. Nggak bisa diceritakan. Yo. Bisa diceritakan. Kamu tuh satu kota sama saya loh Mbak, Ponorogo. Kalau saya dengar kayak gini saya juga merasa ya Allah, kasihan. Kamu udah jauh-jauh dari Indonesia, sekarang mau proses ke Taiwan susah. Mbak nggak bisa kerja baik. Kayak di rumah majikan sebenarnya nggak dibentak, nggak apa kan? Nggak tahu pikirannya sudah nggak gitu. Kosong pikirannya. Kamu kok sadar kalau kamu lagi nggak mood, lagi nggak konsen, nggak fokus gitu, tahu ya? Malam bisa tidur nggak Mbak? Malamnya bisa tidur nggak? Bisa. Bisa. Terus bangun. Terus lagi bangun. Terus lagi. Gitu. Kamu kerjanya jaga apa? Nenek. Jaga nenek. Kasihan loh Mbak, kalau misalnya Mbak kayak gitu, ya Allah, sampai depresi kayak gini. Halo Mbak Ani. Ya, Kak. Iki piye? Nggak bisa loh anak ini, kayaknya udah depresi banget loh. Iya, tadi udah tak bawa ke dokter juga. Obatnya udah diminum belum? Udah makan? Tadi kan tak suruh ngasih mama minum, dia udah kasih minum enggak? Iya, tadi udah diminum belum? Udah. Oh, ya udah. Mbak, tadi obatnya kan tak kasih itunya, menantunya nenek. Sore juga kan udah dikasih.
Terus? Terus barusan itu majikannya yang cowok ngomong kalau tempat sembahyangan itu nggak boleh disentuh, nggak boleh dilap, tapi katanya bentar-bentar dilap, bentar-bentar di ini, terus dibilangin kalau ngepel lantai nggak usah tiap hari, berapa hari sekali nggak masalah, tapi sama Mbak Susi katanya sehari itu kadang ngepel sampai 3 kali. Iki kayaknya nggak pikiran dia. Maksudnya gini loh. Aku mau ngomong gimana ya? Maksudnya bahasa Indonesianya tuh gini. Nggak, ini kayaknya masalahnya dia ada gangguan kayak gitu loh, Mbak. Kayaknya sih kayak gitu. Iya lah, so. Terus kalau masalah meja tempat sembayangan majikan ya, itu tempat sembayangan di rumah ya itu ya, yang dipegangnya dilap-lap. Oh iya. Itu sebenarnya kalau di rumah majikan tuh nggak boleh dipegang loh, Mbak. Lah iya, barusan aku baru tahu. Itu tadi barusan majikan cowok ngajak aku keluar, dikasih tahu ininya digeser ke sini, ininya digeser ke sini. Sedangkan itu yang sening itu seningnya, belakang. Itu kan orang sini kan nggak boleh, itu paling 1 tahun itu sekali setiap tanggal 24 sebelum lebaran. Itu pun juga majikan yang harus harus ngerjain. Kita nggak boleh. Kita semua yang ngerjain. Makanya kalau tempat sembahyangan itu kita harus hati-hati. Kita seakan-akan memang kita kan kepercayaan kita kan beda-beda ya kan. Ya. Terus kalau kita asal pegang, asal ngelap itu, makanya kita kalau saya pribadi ya, kalau pas nganter Mbak PMI baru datang dari Indonesia atau mungkin yang udah di Taiwan sini yang belum paham, itu pasti kita kasih tahu. Kita kan ngenalin lingkungan ya. Ini tempat sembahyangan, ini dapur, ini kamar kayak gitu. Tempat sembahyangan itu majikan selalu pasti pesan jangan diotak-atik. Iya. Itu tadi katanya istrinya juga udah ngomong berapa kali, setiap ngomong sebenarnya sudah diomongin terus tapi masih kayak gitu. Ini gimana kalau misalnya mereka atau Mbak Saman kan bukan itu urusan mereka. Mbak Ani, Sampan coba ngomong sama majikan lah suruh bawa Mbak Suci ini ke mana ya? Di sini apa ya? Suhu apa itu loh yang bisa kalau kita kan bahasa kita diajak ke situ loh, tadi siang juga ngomong mau dibawa ke situ, terus akunya ngomong dia kan Islam nggak tahu boleh apa enggak, aku ya cuma ngomong kayak gitu loh. Saya tahu itu Islam, tapi kan Mbak ini kan pegang tempat sembayangan itu berarti seakan-akan dia itu mungkin orang yang pinter di sini ngembaliin, maksudnya bisa loh ngembaliin seperti apa ya, seperti semula lah. Iya ya. Ini coba konsultasi. Kamu kan bisa ngomong Mandarin toh. Bantu Mbak Ella. Kita kan sama-sama orang Ponorogo ya kan. Saya juga saya juga kasihan kalau seperti ini loh. Cecenya di sini. Langsung mau ngomong. Hawa? Bentar. Baru pulang jemput anak. Bentar. 姐姐可以跟那个我老师讲话吗？嘿，老师你好。小姐你好，晚安。你好。不好意思，因为我是那个安妮的老师，我是她的中介，可是跟那个你们家的女佣不一样。可是我跟你的女佣就是住那个印尼那边是同乡，所以我就是刚刚我们家的工人那个就是想要。我可以的话是跟他沟通帮忙一下。好，如果你可以帮我跟他沟通帮忙我一下啦，因为我知道书记他最近他情绪不稳定了。对呀，所以好可怜呢，他不是刚来1年半吗？对呀，他已经跟我们1年半了嘛，现在他才发生这样，你知道吗？我真的我不知道。怎么办？帮姐姐拿点车给他吃。可是，然后我不知道怎么为他，你知道吗？我听那个有时候他讲印尼话我都听不懂，然后我叫他讲国语，他也不会那么多，所以真的我都不懂，我叫他。我是想要跟他沟通啦，跟他安抚他一下，可是干姐是他好像他的那个什么都没有在用心听耶。对，他没有用心听，所以我真的书
书记的这件事情真的我很烦恼，你知道吗？嘿，我知道，所以我刚刚我们家的那个工人师康姐是老师帮忙一下，如果可以，我说没关系。可是问题是我怕雇主是不高兴，因为我是别的中介，对，可是。我跟你讲，如果谁帮忙我马书记他好回来能帮忙我，真的我很感谢你们。可是真的我不会。嘿，因为我觉得是很可怜，这个可是刚刚安妮说，是不是在你们家是捧到那个圣名吗？是不是？有。因为那个是大部分是不可以，我们是印尼的，是信会教，不可以乱摸乱动，所以看起来是刚刚懂那个东西，是不是就是因为懂那个东西，所以他自己是变这样子？我嘛也觉得是这样，因为你知道吗？我有跟我客人讲了，因为我一些那客人他会算命，然后他会看那个风水。然后他会看那个神明的，我问他，我接那个外劳他动刀这样有什么关系吗？然后他讲，如果书记动意思，那我替书记对不起，我接原谅他就 OK， 但是书记每天弄呢，每天都动到哪里呢？你知道吗？我认为了，我怕书记动这样，我老公不好，我小孩子不好。对。我们好而已。对呀，所以大家都会影响到啦，对。其实真的，你知道吗？从书记动大概2个月、3个月到现在了，我觉得，我们之前都不顺。哦，这样子哦。小姐，那你们有跟那个吗？不好意思，你们有跟那个你们家的中介有讲了吗？书记的状况有。然后那么另外的那个中介是怎么说呢？他说他也觉得书记被动到我们接生民我们台湾说了有关系就对了，然后他有叫我们带书记去拜拜，但是我带书记去，书记不要。然后今天我带他去收金然后刚好那个阿姨收金，她今天休息，明天我带书记去收金。然后我已经在我接生民跟姑妈讲过，我说了，我们接外劳，他来这里他不懂，我们把他来帮忙我婆婆，但是他不懂，我请我接生民跟姑妈原谅他，别见怪他，让给他好好帮我顾我婆婆，我已经有拜过了，我有跟我接生民这样说。对，我觉得先这样子了，也不用马上答应让他回去，因为他一直心里面跟那个想是一直想要回去。我就问他老板家的有什么问题，然后家里的有什么问题，他觉得是老板家没有问题，但是他是一直想要回去，这个是不对了。因为小孩有没有问题，老公有没有问题，他说没有，可是真的他的感觉是他一直想要回去，这个是不对的。对，你知道吗？因为书记的他会跟你们说，我们接的我小姑他认为了我跟我先生骂书记而已，然后书记受不了，书记才不想帮我们顾我婆婆。我小姑现在误会我也很深，你知道吗？我跟我小姑曾经吵架过，因为我说我没有骂书记，他那么远来台湾，我也那么远来台湾，大家都故乡，对，大家都故乡，对。你知道吗？我做人家的媳妇比你们还更辛苦，我做媳妇我都没有钱呢，你们还有钱，我怎么可能嘛欺负书记呢？对呀，我觉得我相信你对这个书记很好，因为你也接受我，这是别的中介，你有接受我刚刚跟他沟通，所以大家都很故乡，谢谢啦。可是谢谢的照顾，谢谢的帮忙。可是呢，我觉得你们还要更善良，跟你们中介啦，是他可能去我们印尼的那个教会的那个还是在你们圣明的怎么样的？我觉得是要先谈，不要马上答应他回去，我觉得啦。知道吗？其实中介也没有想到他带他回去，
但是书记他一直吵我了，他回去印尼，他每天他跟我讲阿姨啊，我要回印尼，真的我受不了，我才叫中介跟他沟通，叫他不要这样，能帮我就帮我，因为书记嘛走啊，你知道吗？知道。没人帮忙我。嘿呀而且现在在台湾这边很难找工人，那印尼因为没有办法入境，对，所以他回去，你们都空床，没有办法请外劳啊，对。你看我怎么办？真的，我今天我姑我婆婆个2-3个小时，我知道多辛苦，所以我知道书记姑我婆婆很辛苦。对，你知道吗？我要求她，姑我婆婆好就好，家里的事情都不要做，我先生来做，跟我来做。可是她说她不好意思，我说没关系，你那么远来这里，你要聪明一点，你才比较辛苦。如果你嘛不好意思这样，真的我们做死了。对呀，对。记得我跟他讲说，他帮我煮饭给我婆婆吃饱，跟他吃饱就好。对啊，其实你们觉得也没有很要求哎，真的很好的老板，对。其实我跟你讲，我没有要求书记什么。对呀，嘿呀，所以你真的很好，嘿呀，小姐，所以我舍不得了他回去，因为真的现在很难找工人，然后我觉得这样子是不对了啊！你们真的，我希望你们先跟中介先商量一下啦，我们大家都帮忙。中介都 OK 嘛，他一直跟另外一个老师说，不让他回去，他在自杀，我怕他这样。对，想不开啦，他想不开，对。小姑的名字申请，他来台湾。他跟我住在一起，万一书记发现什么事，没有人责任，对。对，我就完蛋了。对啊。他有什么事，他小孩子那边怎么办？他的父母怎么办？对呀，老公也大家都查不到他，我们都麻烦。知道吗？人家要小孩子来这里赚钱的，然后好的，谁嘛要小孩子来这里出生了，对不对？对，你也是对啦。没关系，那现在我觉得也是看书记本人怎么办怎么样的，他想要回去，那就是可能我们也不勉强，也是让他回去啦。对啊，我非常心里的了，非常感谢他帮忙我姑我婆婆，可是我希望书记继续帮忙我姑我婆婆了。我不想书记都突然他说他想回印尼，没有什么理由。小姐，那不好意思我还一直，他平常现在最近吃东西3餐饭或睡觉顺的吗？也是吃得下吗？好好睡觉吗？其实这几天他没有什么事。这几天我都拿什么东西给他吃，他都说不要，然后你知道吗？吃不下。这几天和他的生活的，我觉得他有一点怪怪。这样子。你知道，像他们来这里一般的生活用品，对不对？他自己用，对不对？对。他自己买，但是我小姑都买给他呢。所以你们真的很会照顾这个工人啊。不是我对他好而已，我小姑也对他很好。对呀，很不错啦，你们真的很不错啦，真的好的雇主啊，好的老板。可是那你知道吗？如果你们帮忙我跟他沟通，他愿意再继续帮忙我们，那我请你们帮忙我跟他说，姑我婆婆好就好，还其他的这里擦地板什么，先不重要啦，对，都不重要。那个不重要，我婆婆比较重要，跟他自己不是。对。他体力我婆婆才能顾我婆婆，他没体力，他看医生还是他休息，谁顾我婆婆，所以他身体跟我婆婆比较重要啦。对，是啊，他们2个很重要啦。假如今天他不想煮饭，他跟我讲，还跟我老公讲，3哥姐姐我不想煮饭，你们去买回来给我跟他妈吃，还是我们拿钱给他去买
都可以，但是书记从来没有这样，你知道吗？都是也是依着责任的要做啦，对不对？他个性应该是也蛮好的，他蛮好的工人。很有嘞，我真的，我跟你讲，他也是很单纯的工人，我觉得啦。对对，你知道吗？我婆婆吃不下，她自己想办法弄果子，对，暖一点什么的。对，我听你讲这样子，是我觉得他很好，可是真的很可惜呀，他怎么这样？那没关系啦，小姐，我觉得我有没有办法？如果因为刚刚我跟他沟通，看起来是听不下去。嘿呀，那真的看你们决定怎么样，还有中介怎么样？我觉得啦。因为如果一直留在这里面讲溜，我觉得也危险。对，他想不开啊，然后他突然照顾阿嬷的时候，他想不开，然后弄动阿嬷也是危险。所以好了，算应该是没有办法了。其实他不会对阿嬷怎么样，我怕他伤害他自己而已。对，他不会伤害到阿嬷，对，伤害他自己。点了就烦恼的了，就担心的了，他伤害他自己了，就是他不会对阿嬷有任何的不好的了，不会，我相信。我们都相信。然后你知道吗？这几天他看到我女儿，他一直抱我女儿。Teman-teman semuanya, itu tadi cerita-cerita dari Mbak PMI. Kebetulan sih sebenarnya bukan dari anak saya, cuman tadi tuh kebetulan dia tetanggaan sama PMI dari saya. Nah, temennya itu baru 1,5 tahun, dia beberapa hari ini kayaknya pikirannya itu depresi, pengen pulang, bawaannya pengen pulang. Sebenarnya nasibnya Mbak ini itu baik, ketemu majikan yang baik. Nah, tadi tuh saya ngobrol-ngobrol sama majikannya ya. Terus majikannya dari suaranya, dari itunya tuh baik loh tadi. Maaf tadi ada saya semuanya pakai bahasa Mandarin, jadi mungkin teman-teman ada yang sebagian nggak mengerti ya. Tapi gimana saya harus ngomong Mandarin sama majikan. Jadi saya pengennya tadi tuh membantu ya. Komunikasi sama Mbak tadi, kebetulan kan satu kota dengan saya, jadi Ponorogo juga. Ponorogo, Kecamatan Balong, Desa Ngampel ya, yang rumahnya Ponorogo, Balong, Desa Ngampel, namanya Mbak Suci, sementara lagi ada masalah seperti itu ya, seperti depresi, masalah yang berat, jadi pengennya dia pulang. Dan tadi saya tanya-tanya itu tadi, di keluarganya nggak ada masalah, di majikan ya pekerjaan yang nggak ada masalah, jadi itu bawaannya Mbak Suci sendiri. Nah tadi dari PMI saya tuh bilang katanya dia itu selama di rumah majikan tuh selalu membantu majikan untuk ngelap itu meja sembahyangan. Jadi di rumah majikan itu kadang juga ada tempat sembahyangan. Nah itu kalau kita di sini ya, itu seharusnya kita nggak boleh pegang. Walaupun kita agamanya Islam, walaupun kita kerja di rumah majikan ya, itu kan kepercayaan kita beda-beda sama mereka. Jadi kita tetap menghormati agama dia, dan mereka pun juga menghormati agama kita. Jadi saya minta teman-teman harus berhati-hati kalau misalnya di rumah majikan ada tempat sembahyangan yang ada dupa-dupanya, itu jangan asal pegang. Kalau nggak disuruh ngelap, kalian jangan asal ngelap ya, karena mereka juga kadang kalau sampai kita sentuh itu bisa sangat ya seperti itu. Kadang kalau kita percaya ya, tapi kalau kita nggak percaya ya nggak bisa gimana-gimana. Jadi gini, jangan sampai kita itu sembarangan pegang, itu aja intinya, biar nggak mengganggu kita ya. Jadi itu tadi saya udah ternyata saya nggak bisa komunikasi dengan baik dengan Mbak Suci tadi, karena Mbak Suci sudah nggak ada kefokusan, sudah nggak bisa mendengarkan apa saran saya ya. Jadi terpaksa saya menyerahkan juga ke majikannya sama agensi dia tadi supaya cepat diurus. Jadi kalau nggak cepat diurus, kasihan juga. Jadi pikirannya kalau setiap hari pengen pulang kan kerja juga nggak konsentrasi ya, nggak fokus, karena dia harus jaga pasien, takutnya pasiennya diapa-apain. Terus takutnya juga Mbak Suci kalau kita itu mendengar orang yang depresi ya, takutnya ya kalau kilaf itu benar-benar bahaya. Jadi ya
saya menyarankan tadi yang terbaik ya kalau memang pulang aja. Sebenarnya sih kalau bisa dibantu mungkin kayak bahasa kita kalau udah di Indonesia itu mungkin kesurupan atau gimana ya. Jadi bisa loh di sini tuh di masjid ya, itu dibawa ke masjid itu ada yang bisa bantu, mungkin kayak di ruqyah kayak gitu. Atau mungkin menurut saya tadi karena dia juga karena asalnya itu pegang tempat sembahyangan itu ya, itu apakah perlu dibawa ke tempat suhu namanya ya itu. Jadi kayak kita tapi takutnya ya kita itu musyrik, jadi serba salah ya. Pokoknya intinya saya tetap berdoa yang terbaik saja. Saya cuma bisa mendoakan mudah-mudahan prosesnya Mbak Suci nanti lancar ya. Mereka segera ngasih izin untuk pulang dan membelikan tiket dan memproses Mbak Suci cepat pulang, putus kontrak kayak gitu. Oke teman-teman semuanya, buat teman-teman yang ada di manapun berada, supaya bekerja lebih berhati-hati lagi ya. Jangan sampai kita depresi, jangan sampai kita pikirannya kemana-mana, banyakin doa, sesempatnya kita, sempatkan kita ya untuk beribadah juga ya, jangan lupa sama Allah. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum, bye bye.